Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi menjadi sebagai tempat tidur? Siapa yang membuat tempat tidur? Kita buat kan? Mihad juga bermaksud buaian untuk baby. Jadi ideanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu membuat katil dan kamu menjadikan katil kamu selesa. Dan cuba bandingkan tempat tidur kamu dengan katil yang aku buat. Siapa lagi tahu macam mana nak buat katil lebih baik? Kerana aku menjadikan seluruh bumi ini menjadi tempat tidur. Subhanallah. Semua jenis makhluk tidur di bumi, bukan? Dan katil kamu hanyalah titik kecil di atas katil yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Dia Subhanahu Wa Taala membuatkan tempat tidur untuk makhluk di dasar laut juga. Ketika itulah dia Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi menjadi sebagai mihad. Wal jibala autada. Dan dia Subhanahu Wa Taala menjadikan gunung sebagai pasak. Pasak digunakan dalam bahasa Arab, budaya Arab lama untuk khemah. Apabila kamu suruh budak-budak untuk lukis gunung, macam mana rupanya? Macam khemah, bukan? Kamu membuat khemah kamu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika aku membuat khemah, mereka kelihatan seperti itu. Apabila angin tiup, apa yang berlaku pada khemah kamu? Dan ketika angin bertiup, apa yang terjadi pada khemah-khemahnya Subhanahu Wa Taala? Subhanallah. Dan kamu membandingkan khemah kamu dengan aku punya. Dan dia Subhanahu Wa Taala mengatakan lagi, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menjadikan kamu berpasangan. Kamu ni tak wujud sebagai organism unicellular atau organism unisexual. Anda tidak mungkin survive. Kamu tidak mungkin wujud jika bukan kerana ibu dan ayah bertemu bersama, kan? Anda diciptakan secara berpasangan. Kamu tidak mempunyai pilihan dalam perihal ini, kan? Kamu tidak boleh buat keputusan itu. Boleh pilih, tak boleh, kan? Ada bahagian-bahagian dari kewujudan kamu yang tidak akan lengkap melainkan kamu berpasangan. Ada bahagian kewujudan kamu yang tetap tidak akan dipenuhi sehingga kamu berpasangan. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu. Walaupun dari segi kewujudan rohani anda, spiritual anda, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, itu separuh daripada din anda. Ada sebab untuk itu. Kamu tidak boleh kata, aku tak perlulah pasangan lagi. Aku tak perlu hidup berpasangan. Sebenarnya anda perlu. Azwaj juga bermaksud kumpulan. Azwaj bukan hanya bermaksud pasangan tetapi juga bermaksudkan kumpulan. Dia Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu dalam masyarakat. Kamu tidak boleh hidup bersendirian. Kamu boleh berkata, aku tidak memerlukan sesiapalah. Ya, kamu mesti perlu punya. Anda memang perlu. Anda akhirnya akan memerlukan pertolongan manusia lain dalam sesuatu, benda atau yang lain. Anda tidak boleh bertahan, tak dapat survive sendiri. Dan orang yang melakukannya, anda tahu kan apa yang berlaku kepada mereka? Orang yang tinggal di hutan sorang-sorang dan mereka tidak bertemu dengan sesiapa pun. Mereka mempunyai personality yang paling menarik. Bukan? Biasanya, anda dimaksudkan untuk berada dalam masyarakat. Anda dimaksudkan untuk berada di sekitar orang lain. Itulah maksud lain wa khalaqnakum azwaja. Dan dia Subhanahu Wa Taala mengatakan lagi bahawa dia Subhanahu Wa Taala membuatkan tidur anda menjadi sesuatu yang putuskan kamu. Anda suka kehidupan. Anda pasti ingin terus hidup selama-lamanya. Dan tidur anda adalah sejenis kematian, bukan? Anda kehilangan selama berjam-jam hanya dengan berada di atas katil itu. Tidur. Anda mungkin boleh bersenang-senang. Anda mungkin boleh menikmati diri anda. Anda mungkin makan, parti, travel, bekerja, menjanakan wang, membelanjakan wang. Anda tidak boleh melakukan perkara itu semua kerana anda apa? Anda sedang tidur. Anda tidak mempunyai pilihan. Anda boleh je cuba melawan macam mana cara pun. Badan anda sendiri akan menyerah kalah juga akhirnya. Dan anda akan mati dalam kematian tidur. Sehingga anda dibangkitkan semula. Anda tidak mampu. Dia Subhanahu Wa Taala berkata, kamu cuba menutupkan badan kamu. Kamu menutupkan badan kamu dengan pakaian. Aku menutupkan seluruh bumi ini dengan malam.
Aku memberikan libas, pakaian untuk bumi. Waja'alna laila libasa. Dan ketika aku menutupnya, kamu boleh menghidupkan dengan lampu kamu. Tapi lampu-lampu ini yang kamu ada tidak akan dapat menghilangkan kegelapan malam yang luar biasa ini, kan? Waja'alna nahara ma'asyah. Aku membuatkan pagi menjadi satu masa di mana pendapatan boleh dicari. Seseorang berkata, tidaklah, aku akan bertani hanya pada waktu malam. Okey, cubalah. Semoga berjaya dengan itu kerana apa yang anda perlukan? Haiwan. Apa yang anda perlukan? Cahaya matahari. Semua cara di mana bumi dapat survive berlaku pada waktu siang. Dan by the way, walaupun kita mengatakan perkara seperti kota yang tidak pernah tidur, saya pernah je tinggal di the city that never sleeps. Ia tidur juga. Perniagaan tutup. Wall Street ditutup. Pasaran saham ditutup. Bank ditutup. Pejabat tutup. Ia tidak sama dengan waktu siang, kan? Keseluruhan dunia ini, bilakah kebanyakan perniagaan berlaku pada waktu siang? Dan kamu tidak boleh tahankan malam itu datang. Cuba ubahnya. Cuba buat semua orang tidur pada waktu siang dan kami hanya bekerja pada waktu malam. Ya, ada perkara seperti shift malam untuk orang yang tidak dapat mencari pekerjaan pada waktu siang, kan? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dia meletakkan di atas kamu 7 langit yang kuat. Kamu mempunyai pembinaan. Kamu melihat siling. Wah, cantiknya. Lihatlah chandelier ini, sangat cantik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tengoklah siling aku. Dan kemudian dia Subhanahu Wa Taala berkata, di siling itu aku meletakkan lampu dan aku meletakkan lampu gantung di sana juga, chandelier. Dan lampu menyala setiap hari dengan kepanasan yang semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Ia tidak pernah habis. Wahaj sebenarnya bermaksudkan ia terbakar dan ia membakar lagi. Dan suhu kepanasan tidak turun. Okey, kamu cuba bayangkan jika matahari memberikan tahap suhu, tahap haba yang berbeza setiap hari. Jenis kemusnahan apa yang akan berlaku di bumi ini? Cuba fikir. Ia bukan hanya siraj, tapi itu juga apa? Wahaj. Wahaj bermaksud terus memberikan haba yang sama. Suhu yang sama, berulang-ulang kali. Syiddatul hur. Cubalah bandingkan lampu kamu dengan lampunya Subhanahu Wa Taala. Okey, ini semua mengingatkan manusia. Betapa kecilnya daya usahanya dan betapa hebatnya dan besar ciptaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah.